Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya membincangkan bab 8 bagi matematik tingkatan 4, sukatan serakan data tak terkumpul. Subtopik 8.2, sukatan serakan, standard pembelajaran, menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menguraikan data tak terkumpul. Jadi kita akan lihat apakah kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul pada hari ini. Jadi, sukatan serakan yang paling mudah dihitung adalah dengan menentukan julat. Jadi, tetapi julat tidak dapat memberikan gambaran yang baik tentang cara ditaburkan. Jadi, kita perlu lihat bagaimana keadaan data untuk menentukan sukatan serakan apakah yang bersesuaian. Contohnya sekiranya terdapat nilai ekstrim. Jadi kes yang wujudnya pencilan atau nombor yang terpencil atau nilai ekstrim, satu nilai yang sangat ekstrim. Jadi kita akan mencari julat antara kuartil sebagai satu sukatan serakan yang lebih sesuai menunjukkan taburan data berkenaan. Okey, selain itu, sisihan piawai adalah untuk membandingkan dua set data. Jadi sisihan piawai kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan min. Sisihan piawai besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada min. Jadi sekiranya kita ada dua set data, sisihan piawai adalah bersesuaian untuk kita melihat serakan bagi data tersebut. Jadi ini adalah beberapa pelbagai sukatan serakan dan dalam keadaan mana ianya bersesuaian diambil kira. Jadi kita lihat soalan contoh 10 di dalam buku teks muka surat 224. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 21, 25 dan 40. Tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Jadi sebelum kita menentukan sukatan serakan manakah yang lebih sesuai, kita akan cari terlebih dahulu yang pertama julat, yang kedua julat antara kuartil. Jadi kita tahu untuk menentukan julat, formula yang diberi adalah cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Jadi cerapan terbesar kita adalah 40 ditolak dengan cerapan terkecil kita adalah 10, iaitu kita akan dapat julat data ini adalah 30. Seterusnya untuk mencari pula julat antara kuartil, seperti mana video sebelum ini, kita perlu susun data dalam susunan nombor menaik terlebih dahulu. Jadi kita lihat data ini saya telah susun dan kebetulan memang soalannya telah menyusun data dalam keadaan turutan menaik. Jadi seterusnya untuk dapatkan, kita tahu julat antara kuartil, okey, rumusnya adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi untuk kita dapatkan kuartil ketiga dan kuartil pertama, langkah pertama adalah dengan menentukan median. Jadi bagaimana menentukan median? Kita nak cari data di tengah-tengah. Jadi saya guna teknik potong depan, potong belakang. Kalau tak jumpa tengah lagi, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Jadi di sini kita tahu median adalah di antara 18 dan 20. Tetapi tak perlu untuk kita cari nilai median. Okey, apabila kita dah tahu kedudukan median, kita boleh cari nilai kuartil pertama, iaitu yang berada pada separuh daripada data sebelum median. Jadi kita potong depan, kita nak cari nilai tengah-tengah dia, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Okey, jadi kita dapati 11 adalah nilai kuartil pertama. Jadi kita dapat terus kat sini. Jadi kita ulang langkah yang sama untuk nilai kuartil ketiga, iaitu nilai yang berada di tengah-tengah selepas nilai median. Okey, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Kita dapati, okey, 21 yang berada di tengah-tengah bermaksud nilai kuartil ketiga adalah 21. Jadi kita boleh cari julat antara kuartil dekat sini. Okey, julat antara kuartil
Okey, formulanya kita sedia maklum, kuartil ketiga perlu ditolakkan dengan kuartil pertama. Jadi kuartil ketiga kita 21. Nilai kuartil pertama kita adalah 11. Jadi 21 tolak 11 adalah 10. Jadi soalan tadi turut menyatakan sukatan serakan manakah yang lebih sesuai. Jadi bila kita lihat data, jadi pada perbincangan awal kita tadi, cara untuk kita mengenal pasti sukatan serakan manakah yang lebih sesuai, kita lihat pada data kita. Jadi kita lihat pada data kita 10, 11 nombor yang berada berdekatan, 11 juga berdekatan, 14 juga berdekatan, 18 juga berdekatan, begitu juga 20, 21 dalam lingkungan yang sama. Tetapi kita ada suatu nombor yang agak terpencil daripada nombor lain, iaitu pencilan. Jadi menurut makluman kita tadi, sekiranya ada pencilan, julat antara kuartil adalah sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan. Jadi ini adalah jawapan lengkap bagi contoh 10, sama seperti perbincangan kita. Jadi kita lihat pula soalan contoh 11 di dalam buku teks muka surat 224. Jadual di bawah menunjukkan pencapaian dua orang murid dalam 5 ujian fizik. Jadi kita ada Aiman dan John ujian 1 sehingga ujian 5. Salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Jadi berbalik kepada perbincangan kita tadi, kita akan gunakan sisihan piawai untuk membandingkan dua set data kerana pada soalan kita ini, kita ada dua set data, iaitu data untuk Aiman juga data untuk John. Jadi kita akan cari sisihan piawai bagi kedua-duanya. Jadi sebelum kita mengira sisihan piawai, kita perlu dapatkan min. Jadi kita tahu min adalah jumlah data kita bahagikan dengan bilangan cerapan. Jadi jumlah data kita sekarang kita pertimbangkan untuk Aiman terlebih dahulu. Kita akan cari sisihan piawai bagi data Aiman. Maka kita perlu cari min untuk data Aiman, iaitu jumlah datanya 40 tambah 70 tambah 90 tambah 85. Kita lihat di sini baris untuk Aiman ya. Tambah 64. Jadi kesemuanya kita perlu bahagi dengan ada berapa kali ujian tadi, bilangan cerapan ada 5. Jadi kita dapat minnya di sini, gunakan kalkulator. Okey, kita guna kalkulator. Kita masukkan kalkulator di sini. Okey, kita masukkan nilai 40 tambah 70 tambah 90 tambah 85 tambah 64. Jadi bahagi dengan 5. Jadi kita dapat min markah untuk Aiman adalah 69.8. Jadi kita tuliskan min markah untuk Aiman adalah 69.8. Jadi seterusnya kita akan kira sisihan piawai. Okey. Kita perlu betulkan, bukan di sini ya, dia punya kurungan dia dekat dalam tadi. Okey, jadi kat dalam kita perlu back. Okey, tutup kurungan sama dengan jadi kita tertekan 2 kali tutup kurungan, kemudian kita padamkan satu tadi. Jadi akhirnya kita akan dapat sisihan piawai untuk Aiman, iaitu nilainya adalah 17.668 ataupun kita
668 ataupun kita boleh letak 668 bersamaan dengan 17.67. Jadi kita dah dapat sisihan piawai bagi markah Aiman. Seterusnya kita akan kira pula sisihan piawai bagi markah John. Jadi kita perlu cari min untuk John, iaitu jumlah markahnya 80 tambah 65. Lihat di baris markah untuk John ya. 73 tambah 58 tambah 73. Kita bahagi dengan jumlah cerapan tadi 5 kali ujian. Maka kita kira menggunakan kalkulator untuk dapatkan berapakah min bagi markah John. Jadi kita masukkan nilai 80 tambah 65 tambah 73 tambah 58 tambah 73. Okey, kesemuanya kita bahagi dengan 5 cerapan. Jadi kita dapat min markahnya adalah sama, iaitu 69.8. Jadi kita masukkan min markah 69.8. Jadi seterusnya kita akan kira sisihan piawai untuk markah John. Jadi sisihan piawai adalah punca kuasa 2 bagi kuasa 2 data bagi John, hasil tambah kuasa 2 cerapannya, iaitu 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2. Kesemuanya bahagi jumlah cerapan ada 5, tolak dengan 69.8 kuasa 2 nilai minnya. Jadi untuk kita tidak ulang kesilapan salah masuk kalkulator, kita trace dulu dekat mana kita nak letak kurungan. Jadi kita perlu letak kurungan yang pertama untuk operasi yang pertama dan kurungan kedua. Jadi kesemuanya punca kuasa. Jadi dah cukup supaya kita tak ulang salah tekan kalkulator tadi. Jadi ini adalah caranya. Jadi lihat di sini. Jadi cikgu masukkan nilai. Jadi kita nampak kita ada punca kuasa dulu. Kita tekan punca kuasa. Kemudian kita tekan kurungan berwarna biru. Jadi kita masukkan nilai 80 kuasa 2. Okey, nilai di atas tambah 65 kuasa 2. Tambah 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2. Okey, bahagi jumlah cerapannya adalah 5 dan kita akan tutup kurungan biru. Okey, kemudian kita tolak, kita buka kurungan untuk min kuasa 2 tadi 69.8. Kuasa 2 kita tutup kurungan, kita tekan sama dengan. Jadi kita tak dapat lagi sign tag error macam tadi ya. Jadi ini cara bagaimana kita memastikan kita tak akan salah tekan kalkulator. Jadi kita tulis jawapan sisihan piawai untuk markah John adalah 7.574. Kita bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Jadi seterusnya kita akan bandingkan sisihan piawai John dan sisihan piawai bagi Aiman untuk memastikan siapakah yang akan terpilih dalam kuis fizik. Jadi daripada sini kita dapati sisihan piawai untuk Aiman adalah 17.67 dan sisihan piawai untuk John adalah lebih kecil, menunjukkan sisihan piawai bagi John adalah lebih kecil daripada Aiman. Ini bermakna markah John adalah lebih konsisten kerana kita faham sisihan piawai adalah, okey, kita tengok balik seperti mana kita tadi, sisihan piawai menunjukkan data terserak berhampiran dengan min atau jauh dengan min. Jadi kalau sisihan piawainya kecil, menunjukkan data terserak berdekatan dengan min, bermakna prestasinya adalah lebih baik. Jadi sekiranya sisihan piawai besar seperti Aiman, menunjukkan datanya terserak lebih jauh daripada min, bermakna John adalah lebih konsisten. Jadi di sini John akan terpilih untuk mewakili dalam kuis fizik. Okey, jawapannya John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Sisihan piawai markah bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John adalah lebih konsisten. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan
contoh 11, iaitu sisihan piawai adalah sesuai untuk kita membandingkan dua set data sebagai satu sukatan serakan. Dengan ini, saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Saya sudahi dengan sekian, terima kasih.